Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Don. Selamat datang ke channel Isma Karisma Ultimate. So hari ini aku akan berkongsi dengan hampa semua berkenaan dengan cara-cara pindah hak milik daripada A kepada B. So aku akan berkongsi maklumat dengan hampa hari ini supaya ilmu ni bermanfaat. So hampa boleh like, komen, subscribe dan share lah kepada semua kawan-kawan hampa. So apa pun sebelum aku nak share maklumat ini, tunggu selepas video preview. Alright? Zas. Okay, welcome back guys. Welcome back para hampa semua. Terima kasih menunggu selepas video preview. So, apa yang hampa tengok dekat skrin aku ni adalah skrin yang menunjukkan portal Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, iaitu portal JPJ. Okay, so dalam portal JPJ ni hampa boleh cari dokumen ataupun hampa boleh search dekat Google cara-cara untuk pindahan hak milik. Okey, so apa yang hampa perlu buat dekat sini adalah daripada contoh kenderaan persendirian hampa, kereta hampa ni, maksudnya dia tak ada hutang dengan mana-mana bank dah. Maksudnya dia bukan lagi hak dituntut oleh bank. So nama kenderaan ni adalah atas nama Ahmad. Okey, so Ahmad dia nak jual kereta si Proton Wira. Si Ahmad ni dia nak jual kepada Ali. Okey, so Ali nak beli dengan harga RM3,000. Okey, Proton Wira. So apa yang perlu Ahmad buat adalah dengan pergi ke JPJ ni portal dan download borang pertukaran hak milik ataupun dikenali sebagai JPJ K3. Okey, so hampa tengok dekat skrin yang aku nak share ni, borang ni adalah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, borang penyata pertukaran milikan kenderaan motor secara sukarela oleh pemunya berdaftar. Okey, maksudnya Ahmad akan bertukar hak milik kepada Ali. Okey, so dia kena isi borang K3. Okey, so bila dia isi borang K3 yang tertera dekat tempat ni, maksudnya untuk part A ni adalah butiran Ahmad dan untuk butiran B adalah untuk butiran Ali. So kena isi bagi lengkap borang ni lah. Okey, so bila lengkap borang ni, Ahmad akan simpan borang ni. So borang ni nanti Ahmad kena serah dekat JPJ untuk ditamprin ataupun biometrik. Okey, so apa perlu Ahmad buat? Ahmad kena pergi dekat portal Puspakom. Okey, Ahmad kena pergi dekat portal Puspakom. So dekat portal Puspakom ni Ahmad kena register dululah kalau dia masih belum register. So bila dia register dekat Puspakom ni, Ahmad kena ambil tempahan hari. Maksudnya Ahmad dia kena booking lah, dia kena booking hari untuk tarikh bila yang dia nak pi ataupun tarikh bila yang dia nak tempahan untuk dia bawa kereta Proton Wira dia tadi, untuk dia bawa ke Puspakom untuk untuk semakan ataupun cek dia punya
nombor enjin dan status kenderaan dia lah, masih lagi dalam baik ataupun tidak baik lah. Okay. So bila Ahmad dah isi apa semua, so ni aku share sikit di mana temu janji yang Ahmad nak pi dekat Puspakom ni kena pi awal lah. Okay, kena pi seawal 1 jam. Okay, seawal 1 jam untuk tunggu giliran untuk buat semakan ataupun cek dengan Puspakom lah. Okay, so ni adalah salah satu contoh lah tempat-tempat ataupun di mana-mana Puspakom untuk mereka buat semakan ke atas kenderaan yang ingin ditukar lah, hak milik. Okay, so dekat sini kalau hampa tengok dekat borang Puspakom tadi ni, dia kena isi borang dia panggil B5. Okay, so borang B5 ni dia kena isi dan bawa ke Puspakom. Dia kena bawa ke Puspakom, bukan yang ni ya. Bukan yang ni. Sekejap aku share. Okay, so dia kena bawa pi ke Puspakom. Okay, dekat sini kita tengok dia boleh besar lah. Okay, so Declaration for Release of Liability, melepaskan tanggungan undertaking dan pengesahan lah. Okay, so dia kena isi borang ni dan kena bayar kepada transfer ownership untuk setiap kereta persendirian, kena bayar RM30. RM30 saja untuk inspection fee. Okay, so kalaulah kata siap, dia kena bawa kereta tu pi ke Puspakom. Okay, so ni adalah borang dia lah, RM30 lah, RM30. So bila pi ke Puspakom, mereka akan cek lampu, mereka akan cek wiring, mereka akan cek signal, mereka akan cek wiper, mereka akan cek nombor enjin, nombor chassis. So memastikan kenderaan kereta yang mereka cek tu mestilah dalam keadaan yang baik dan sesuai untuk berada di atas jalan raya. Okay, so Puspakom dia akan keluarkan satu sijil mengatakan Proton Wira tadi adalah lulus untuk dipindah milik dan berada dalam tahap keselamatan yang diperakui untuk berada di atas jalan raya. Okey, so borang ni dia panggil ataupun dikenali sebagai borang B5. B5 untuk pertukaran hak milik. Okey, so bawa borang B5 tadi berserta dengan borang K3 JPJ, bawa IC dan juga geran original, pergi ke JPJ ataupun UTC mana yang berdekatan untuk diambil cap jari. Okey, so si Ahmad kena buat gerakan yang pertama lah. Okey, si Ahmad yang akan bawa gerakan pertama, bawa semua kelengkapan dokumen yang aku sebut tadi, pergi ke JPJ untuk tamprin. Lepas tu Ahmad kena buat penyerahan dokumen yang dah diisi tadi kepada si Ali, untuk si Ali pula untuk tamprin. Selepas tu si Ali dia akan bawa ataupun si Ali kena bayar kepada JPJ kos ataupun fee yang perlu dibayar kepada JPJ adalah sebanyak RM100 untuk pertukaran nama Ahmad kepada Ali dan untuk pengeluaran geran kenderaan yang baru lah yang didaftarkan ke atas nama Ali. Okey, so itu adalah serba sedikit lah yang aku nak berkongsi. Mungkin hampa boleh
buat sendirilah, tak perlu menggunakan runner. Sebab kalau hampa guna runner akan charge, dia punya harga adalah sebanyak 180 ke 250 ringgit. So bagi aku, selagi boleh ada ilmu di dada di mana hampa boleh provide masa untuk nak selesaikan masalah yang macam ni, dia agak remeh. Tetapi kalaulah kita buat sendiri, kos adalah sebanyak RM30 untuk B5 Puspakom dan RM100 kepada pembeli yang baru yang untuk nak buat pertukaran nama. So kos dia lebih kurang dalam RM130 dan masa yang hampa ambil mungkin dalam sehari ataupun 2 hari. So bagi aku, buat apa hampa nak buang duit kan? Buat apa hampa nak membazirkan benda yang tak sepatutnya hampa membazir untuk bagi kepada runner ataupun ejen? Baik hampa buat sendiri, bukannya susah pun kan? So aku dah share dah maklumat ataupun cara-cara nak buat ni, so hampa ikut sahaja. Okay, so borang GPG Catering ni nanti aku akan share dekat ruang description. Okay, lepas tu isi cuma bawa IC dan geran original. Geran original kena bawa. Sebelum nak buat pertukaran nama, kena pergi Puspakom dulu. So lepas lulus Puspakom, baru pergi GPG untuk tamprint dan buatlah proses seterusnya untuk pindah hak milik. Itu sahaja, simple. Okay, so janganlah membazir. Gunalah ilmu yang bermanfaat ni untuk hampa buat sendiri. Buat sendiri, belajar buat sendiri. Jangan bergantung harap kepada orang-orang yang tidak bertauliah. Okay, so kos 180 ke 250 ringgit agak mahal dan tinggi buat pada waktu lani lah. Okay, so itu saja aku nak kongsi dengan hampa. Okay, berbalik yang aku nak share dengan hampa tadi dengan portal apa ni untuk Puspakom ni. So aku masukkan aku punya email yang aku dah daftar. Sekejap Okay, kita tengok apa jadi. Okay, so kita login. So bila kita login, okay, dia akan habaklah notis Puspakom tidak mempertimbangkan sebarang permohonan pembatalan balik apa semua, hanya boleh dilakukan sekali sekejap. Okey, bermaksudnya tukar tarikh temu janji adalah 3 hari sebelum. Okey, dan untuk pertukaran hanya boleh dibuat sekali saja. Kalau tidak, dia akan burn. Okey, so dekat sini kalau hampa tengok, kita nak buat tarikh untuk pertukaran apa ni, ataupun kita nak buat inspection untuk apa ni lah. Okey, so kita akan buat branch reservation. Maksudnya kita nak buat tempahan untuk nak ambil tarikh untuk kita pergi hantar kereta untuk disemak ataupun dicek lah. Okay, so hampa kena isi semua item-item dekat skrin aku ni lah. So, aku takkan share, aku takkan isi apa semua. So aku just bagi basic sahaja untuk hampa tahu lah. So hampa tahu supaya hampa buat sendiri. Benda senang je. Hampa tengok saja benda yang bertanda asterisk yang berwarna merah. So di mana benda ni adalah compulsory information yang hampa kena isi. So hampa buat dulu kan. Lepas tu bila dah next, dia akan minta cawangan mana yang hampa nak pi, pukul berapa, hari apa. So pilihlah dekat situ. So bila dah pilih, next, dia akan bagi senarai bank-bank yang hampa ada untuk hampa buat pembayaran. So hampa klik, just hampa transfer lah daripada akaun bank hampa kepada Puspakom. So print dia punya pengesahan pembayaran dan juga detail-detail dokumen yang perlu hampa bawa masa pergi Puspakom nanti. Okey, so buat sendiri. Okey, kalau tak faham, hampa boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Okey.
Okay guys, so itu sahaja yang aku nak berkongsi dengan hampa semua tentang ilmu pertukaran hak milik Puspakom dan GPJ untuk kenderaan yang tak ada hutang lagi lah, bukan lagi yang dituntut oleh pihak bank. So aku harap dengan ilmu yang aku berkongsi dengan hampa dapat bermanfaat lah. So tolong share dengan kawan-kawan hampa. So gunalah ilmu ni untuk hampa. Jangan harap kepada ejen dan kepada orang lain. Okay, so semoga kita berjumpa lagi kepada ni di mana untuk perkongsian ilmu yang lain. So aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber aku. So wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.